Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, ila walidina wa limuallimina wa lidhabil huquq alaina ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكون من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Fadhilatan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para pimpinan masyarakat, para asatidzah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini, bagi kita menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab yang kita bincangkan ini, iaitu kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita tahun lepas, macam lama tu. Yang terakhir iaitu pada pertemuan kita bulan 11. Bulan 12 kita tak ada kuliah. Pada bulan 11 yang lalu kita telah selesai bab kita yang ke-50, iaitu bab berkaitan dengan berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berbekam, pada hari apa yang terbaik untuk kita berbekam, hari apa yang tak bagus untuk kita berbekam, waktu bila nak berbekam, apa kelebihan kalau kita berbekam, berapa banyak bekam yang Nabi duk guna. Jadi kita dah bincang pada pertemuan kita yang lalu. Alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita masuk pada bab kita yang ke-51, iaitu babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-51 iaitu bab berkaitan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma maknanya nama-nama. Kalau ismun satu nama. Kalau asma ini jamak taksir. Yang menunjukkan maknanya ialah nama-nama, banyaknya nama-nama.
Jadi bab ini adalah berkaitan dengan nama-nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bab ni kita nak baca dalam 2 hadis saja berkaitan dengan berkaitan dengan nama Nabi, insya-Allah. Ulah kita malam ni pun sat ya. Kat Ansyak kita berhenti. Saya pun ada mesyuarat malam ni. Kita pun ada jenazah malam ni. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab yang kita nak bincang hari ini ialah berkaitan dengan nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2-3 hadis saja dalam bab ini. Kita tengok apa dia yang nak disebutkan ataupun apa dia nama-nama Nabi. Yang kita duk dengar biasa ni nama Muhammad, nama Ahmad. Ada lagi nama lain. Kita tengok dalam hadis yang kita nak baca malam ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Wa bihi qala babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi kita ni tuan-tuan banyak. Yang pertama sekali, nama Nabi kita ni banyak. Nama Nabi Muhammad ni banyak. Bukan hanya Muhammad, bukan hanya Ahmad. Muhammad terkenal di bumi. Nama Muhammad terkenal di bumi. Kalau nama Ahmad terkenal di langit. Di langit panggil Nabi kita ni Ahmad. Kalau di bumi panggil Nabi kita ni orang manusia ni kita panggil nama Nabi kita Muhammad. Tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad ini tuan-tuan, nama Nabi kita ni dia ada sejarah. Dia ada keistimewaan dia, bukan hanya dari sudut maksudnya sahaja, bahkan dari sudut sejarahnya pun ada keistimewaan yang tersendiri. Bagaimana boleh adanya nama Nabi kita ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama yang indah ini. Baik. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, bila kita sebut tentang nama ni ismun. Bahasa Arab dia panggil ismun, nama. Nama ni lazimnya diterbagi kepada 2. Yang pertama, nama yang berbentuk zat. Nama berbentuk zat, iaitu nama kepada sesuatu benda ataupun sesuatu zat. Contoh nama kita apa? Farid. Lagi Abu Bakar. Lagi Osman. Lagi Karim. Lagi bolehlah nama apa pun. Kan? Itu nama-nama yang berbentuk nama zat. Orang itu. Zaidun, Ali, Fatimah, Zahra. Itu maknanya nama zat. Apabila dinamakan dengan satu nama zat itu, maka bila orang panggil nama itu, dia akan, orang yang dipanggil itu akan beralihlah kat dia kan. Orang panggil dia Perik, jadi saya lah, daripada saya perasan nama saya Perik, saya lah akan tulis. Yalah saya. Kan? Satu jenis nama lagi, dia panggil dengan nama yang dibubuh pada kita ini, iaitu nama isim, nama yang dipanggil dengan sifat. Satu zat, satu lagi nama yang dipanggil berdasarkan ataupun dipanggil dengan sifat. Contohnya, seseorang yang tinggi, melampau, tinggi sangat, kita tak panggil nama dia. Selalunya orang akan panggil melalui dengan nama sifat dia. Anak pergi mana tu? Pergi rumah Rinjong. Kan? Rumah tu lah? Rumah Rinjong. Oh, Rinjong. Maknanya kita tahu, kita kenal lah. Itu sifat Rinjong. Kan? Ataupun nak pergi mana ni? Nak pergi rumah, kalau di Benak Baru pun kan, ada satu orang terkenal lah, meninggal dah, rahimahullah ta'ala. Kami panggil dia Pak Sunon. Pak Sunon cerita orang panggil. Kan? Orang hak belah Benak Baru pun mesti kenal. Pak belah kan? Kami baik Dia bagus. Dia kuliah apa selalu duk ada.
Dia kalau jumpa dengan dia rahimahullah, kalau sembang tak ada break kan. Orang panggil apa? Non cerita. Cerita. Pasal apa? Pasal kau cerita. Cerita apa pun ada kat dia. Kan? Ada nama mengikut sifat. Ada nama ikut sifat. Ada yang panggil kenek. Pasal dia halui. Pergi mana? Nak pergi dengan apa? Pergi dengan kenek kan? Kenek. Jadi tu ada nama jenis, nama sifat. No? Jadi nama sifat ni tuan-tuan dia bezalah dengan nama isim, kan? Nama zat ni. Zat ni apabila meninggal, dikebumikan, habislah. Kan? Kemudian tak diingat dah lah. Tapi kalau benda yang berkait dengan sifat ni selalunya akan masih ada lah. Sifat itu akan ada. Kan? Sifat itu akan dikenal, sifat itu akan diingat. Itu beza antara nama zat dengan nama sifat. Jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, nama Nabi kita ini dengan nama sifat. Mainlah. Kita nak mayang lepas isyak ke tak? Lepas isyak. Kalau nak terus pun tak apa, tak ada masalah. Tu imam tak mari. Imam tak mari tak boleh. Tu kan insya-Allah no. Saya. Baik. Jadi nama zat dan juga nama sifat. Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada nama sifat. No? Dan nama ini tuan-tuan adalah nama yang tak pernah didengar oleh orang Arab. Di zaman Nabi, di zaman warak jahiliah tak pernah dengar nama Muhammad ni. Muhammad ni tak pernah ada. Tak pernah ada. Apabila Sayyidina Abdul Muttalib, tuan Nabi, dapat tahu maklumat, dia bagi tahu kepada dia bahawa cucu dia telah dilahirkan, maka Sayyidina Abdul Muttalib ini pun pergi ambil Nabi SAW bawa ke Kaabah. Bawa ke Kaabah dan Sayyidina Abdul Muttalib inilah yang menamakan kepada Nabi kita SAW dengan Muhammad. Bahkan orang pun duk tanya kepada dia, hang nak bubuh nama apa ni, nama cucu hang ni? Kalau hang dapat cucu ni, hang nak bubuh nama apa? Dia kata, aku akan namakan dia dengan Muhammad. Mengikut riwayat tuan-tuan, kenapa dinamakan dengan Muhammad? Sayyidina Abdul Muttalib ni pergi ambil mana ni? Mai daripada mimpi ke apa terjun daripada langit ke apa ke, mai ilham macam mana yang boleh timbul nama Muhammad ni? Dia ada cerita dia. Di dalam satu riwayat menyatakan bahawa sebelum Nabi SAW dilahirkan, masa itu Nabi masih dalam kandungan, ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib ini keluar bersama dengan tiga orang lagi rakan dia, pergi musafir berniaga di Syam. Syam hari ini Syria. Belah Syria, belah Jordan, itu negara Syam. Bila sampai di sana, kebiasaannya orang-orang, terutamanya pendeta-pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani ini, mereka akan menanti-nantikan sama peristiwa macam Nabi pergi ke Syam, dibawa oleh oleh bapa saudaranya Abu Talib. Bila sampai itu ada pendeta tanya, kan? Pendeta jumpa, pendeta kata bawa baliklah. Kerana dia ni Nabi akhir zaman. Baik. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib ni masa Nabi duduk dalam perut mak dia ni, pergi ke Syam, di sana berjumpa dengan pendeta Nasrani ini pun bila tengok mai ni ada nampak irah-irah lah orang Arab daripada jazirah ni, daripada semenanjung Arab ni, dia pun tanya, hampa ni mai dari mana ni? Kami mai daripada Mekah. Oh, mai daripada Mekah, semenanjung tanah Arab. Ya, kami mai dari situ. Kalau ikut kitab kami, di situ akan mai satu orang Nabi akhir zaman. Akan mai satu orang lelaki akhir zaman, dia akan menjadi Nabi dan juga dia akan jadi Rasul yang terakhir. Dia akan mai ke tanah Arab ini, dia akan mai ke jazirah ataupun semenanjung tanah Arab ini. Nama dia Muhammad. Dia pun tanya, hang tahu mana ni?
nama Muhammad lah apa semua. Dia kata dah ada dalam kitab kami, lama dah. Dalam Injil dah ada, dalam Taurat pun ada. Cerita tentang akhir zaman nanti akan mai satu Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Maka dia kata, kalau hampa dapat anak ataupun cucu laki, namakanlah dengan nama Muhammad. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang dimaksudkan. Maka mereka ni pun 3-4 orang ni pun berazam, bercita-cita, berjanji antara mereka ni. Mereka kata, kalau salah seorang daripada kita, siapa yang dapat anak dulu ataupun dapat cucu laki dulu, maka kita akan namakan anak atau cucu kita ni dengan Muhammad. Takdir Allah Subhanahu wa taala, di kalangan mereka 4 orang itu, orang pertama yang dapat cucu ataupun anak lelaki adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Maka kerana itulah dengan confidentnya, dengan penuh yakinnya, Abdul Muttalib ini, Sayyidina Abdul Muttalib, apabila dapat saja Nabi Muhammad SAW, terus menamakan Nabi kita dengan nama Muhammad. Dan itulah satu-satunya nama yang tak pernah didengar oleh orang Arab sebelum ini. Kerana kebiasaannya, orang Arab akan menamakan sesuatu anak ini, seseorang anak ini dengan nama-nama yang sudah masyhur. Ataupun mereka akan namakan anak-anak mereka ni dengan nama-nama yang hampir dengan kehidupan mereka. Tok Wan mereka ke, Tok Nek mereka ke, ayah mereka ke, lebih kurang begitu. Sebab tu kita tengok dalam masyarakat Arab, tuan-tuan, biasanya nama-nama ni dia akan berulang. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hamid. Lebih kurang begitu. Kan? Ni nama apa ni? Malik bin Sina bin Ahmad bin Malik bin... ulang balik. Ulang balik. Nama apa? Anas bin Malik bin apa dia. Nama ulang balik. Hampa ni tak kreatif ke? Ni bukan isu kreatif tak kreatif. Ni isu dia apa dia, tuan-tuan? Ini adalah tradisi, kebiasaan orang Arab. Memang kalau menamakan anak-anak mereka, selalunya mereka akan menamakan dengan nama Tok Wan mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang mulia. Sebab tu kalau kita tengok nama Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, namanya apa dia? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tu dia. Takkan pak dia, tok dia, tok nek dia, tok ceng dia tak erti nak guna nama lain. Kan? Lama tak guna tok ceng tu. Kan? Takkan dia pun tak ada, takkan tak boleh nak fikir pun nama abuh lah, nama sedap-sedap hal lain kot. Dah. Bukan pasal masalah boleh fikir tak boleh fikir. Masalah dia ialah tradisi orang Arab, kebiasaannya begitu. Kalau nama Muhammad, sekali anak dia Ahmad, sekali nama dia Hamid, sekali dia Mahmud, dia lebih kurang begitu ya. Dia akan ulang balik, sekali dia ulang balik. Itu adalah tradisi kebiasaan orang Arab. Jadi tiba-tiba mai satu nama baru dan tak pernah terfikir oleh orang Arab dalam tradisi orang Arab dengan satu nama yang sangat istimewa ini, iaitulah nama Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini dinamakan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi, dengan nama Muhammad. Muhammad ni apa dia, tuan-tuan? Muhammad ni maknanya ialah orang yang dipuji. Muhammad ni maknanya orang yang sangat dipuji. Kalau dia asal kata ada Hammada yuhammidu, maknanya sangat dipuji, sangat memuji. Kalau orang yang sangat dipuji sekali, orang yang sangat dipuji dia panggil Hammad. Maknanya orang tu sangat puji. Kalau orang yang selalu dipuji dan terpuji, itu nama dia Muhammad. Muhammad. Hammad tu maknanya yang terpuji juga. Maknanya orang yang banyak dipuji. Kalau Muhammad ni lagi banyak, sangat banyak. Ni kita panggil dia sebagai sirah mubalaghah. Maknanya sangat banyak. Sangat banyak dipuji. Dinamakan dengan Muhammad ni supaya apa? Kata Sayyidina Abdul Muttalib, supaya dia akan dipuji oleh penduduk bumi. Samaituhu Muhammadan liyuhmadu, supaya dia dipuji, liyuhmad, supaya dia dipuji oleh ahli al-ard, orang bumi. Sebenarnya bukan ahli bumi saja yang memuji Nabi, bahkan juga orang ahli langit. Di langit terkenal dengan nama Ahmad. Ahmad maknanya orang yang
Kalau tadi Muhammad yang dipuji. Kalau Ahmad maknanya orang yang sangat banyak memuji. No? Ahmad maknanya orang yang sangat banyak memuji. Maknanya dikenal sebagai Nabi ini di langit sebagai orang yang paling banyak memuji Allah. Karena itu Nabi SAW sangat banyak dipuji. Itu beza dia. Ahmad dan Muhammad. No? Jadi ini adalah ilham yang Allah berikan. Dan juga ini memang adalah satu peraturan ataupun satu benda yang Allah Ta'ala dah tetap sejak daripada azali lagi, bahawa Nabi Muhammad SAW ini akan dinamakan dengan Muhammad. Sebab tu Nabi Adam AS bila dikeluarkan melakukan dosa ataupun melakukan kesalahan kerana memakan buah khuldi itu, jadi ketika mana Nabi Adam AS beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam kata apa? Aku minta ampun kepadamu ya Allah dengan keberkatan nama Muhammad, dengan keberkatan Muhammad. Allah Taala tanya kepada Nabi Adam, hang tahu mana ni? Okey. Hang tahu mana ni kata nama Muhammad ni? Maka kata Nabi Adam alaihissalam, kerana aku pernah melihat ketika mana di dalam syurga itu digandingkan namamu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena itulah aku menggunakan nama Muhammad ini untuk aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. No? Baik. Kalau mengikut dalam satu riwayat tuan-tuan, dia kata nama-nama Allah banyak. Nama Allah banyak. Setakat yang kita tahu 99. Dalam hadis kata pun 99. Ada riwayat menyebut, tapi riwayat ni pun saya tak apa nak jumpa lagi lah dia punya sandaran. Dia mengatakan nama Allah ada 3000. Ini satu riwayat. Dan saya sebut dah, riwayat ni saya pun tak jumpa dia punya kekuatan dia punya asal dia. Tapi ada riwayat begini mengatakan nama Allah ni ada 3000. Ada nama Allah 3000. Itu banyak nama Allah. Kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 1000. Ada 1000. Tapi yang kita biasa dengar pun 99. Ada juga. Kalau nak tengok nama Nabi Muhammad ni banyak banyak. Kalau dalam kaedah Arab dia ada sebut banyaknya nama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Orang yang banyak nama ni, satu benda yang banyak nama ni menunjukkan tentang kemuliaan orang yang dinamakan. Sebab tu benda yang mulia ni selalunya lah nama dia banyak. Allah nama banyak, Nabi Muhammad banyak namanya. Begitu juga dengan Mekah. Mekah pun ada banyak nama kan. Bakkah, apa nama lagi, Ummul Qura, dan sebagainya. Jadi banyak Madinah pun ada banyak juga, Taibah dan sebagainya. Jadi benda yang banyak nama ini, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama atas sesuatu itu menunjukkan kemuliaan orang yang dinamakan. Jadi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah banyak juga sebenarnya tuan-tuan. Cuma dalam hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi ni tak berapa banyaklah, kerana dalam ni saja. Banyak lagi riwayat yang lain. Kalau kita tengok dalam ni ada lebih kurang berapa yang 8 yang lebih kurang. Baik, kita tengok hadis kita yang pertama. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال kata Sayyidina Jubair bin Mut'im, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'an, sesungguhnya aku ni ada banyak nama. Sesungguhnya bagiku ada banyak nama. Maknanya Nabi sendiri pun habaq kata aku di nama aku banyak. Siapa dia? Nama Nabi? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Orang yang sangat banyak dipuji, terpuji.
Sampai bila pun akan dipuji Nabi SAW. Wa ana Ahmad, dan aku juga Ahmad. Aku banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. No? Kemudian dia kata wa anal mahi. Adapun aku juga, nama aku ialah Al-Mahi. Nama aku juga ialah Al-Mahi. Mahi ni apa dia? Orang yang memadam, orang yang menghapuskan. Menghapuskan apa ni? Alladhi yamhullahu biyal kufra. Yang mana memadam atau menghilangkan dengan aku ini akan kekufuran. Nabi SAW baginda mai untuk menghapuskan kekufuran. Itu kerja Nabi SAW. Kerana itu Nabi digelar dengan Al-Mahi, orang yang menghapuskan kekufuran. Bila mai Nabi SAW dalam masyarakat jahiliyah yang macam-macam passion. Jahil ni bukan kerana mereka tak erti baca. Jahil bukan kerana mereka tak ada ilmu. Jahil bukan kerana mereka ni tak ada ketamadunan. Tapi jahilnya mereka ni adalah kerana apa? Kerana mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jahilnya mereka ni kerana mereka hidup dalam keadaan yang sangat cacah merbah. Dalam masyarakat yang sangat teruk, tuan-tuan. Teruk daripada kita hari ini. Di mana kalau kita tengok dalam sirah, di zaman itu arak berleluasa. Kita alhamdulillah Kedah haram dah. Kedai-kedai pun tutup habis dah. Bukan kedai tutup, maknanya tak boleh jual lah kan. Dia ada terhad dia. Tunggu juga nak bagi perhabis semua tak ada langsung lagi bagus. Tapi nak kira orang marah. Kan? Judi kita selesai dah, alhamdulillah. Jadi orang masyarakat Arab ni tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana masyarakat Arab ni berzina ni satu benda yang biasa, berleluasa. Tambah kalau orang tu kaya. Konsep dia mudah ya kalau orang kaya zaman tu. Bini aku, bini hang, bini aku. Mampu dia. Tapi itulah. Zina satu benda biasa. Benda yang sangat normal. Sebab itu di dalam masyarakat Arab ketika itu tentu dia kerana zina banyak, mesti penyakit banyak. Kalau zaman lah ni pun zina banyak, penyakit macam-macam duk ada dengan AIDS lah apa kepala semua. Samalah, di zaman itu pun banyak wabak. Oleh kerana masyarakat pada itu dengan araknya, dengan zinanya, dengan keadaan yang tak terurusnya kehidupan mereka ni, sebab itu mereka ni banyak wabak. Dalam masyarakat mereka ni banyak wabak. Penyakit macam-macam. Sebab itu orang Arab sudah menjadi satu tradisi mereka, ada baby yang kecil, mereka akan hantar pergi perkampungan, badiah. Kerana apa? Di sana terjamin kesihatan. Di kampung-kampung ini, dia hantar kepada mak-mak angkat ini, hantar ibu susuan ni supaya dibelah di sana, kerana di sana ni terhindar daripada wabak. Oleh kerana di belah pekan ini, di belah bandar ni tuan-tuan macam-macam keadaan, maka kerana itulah orang Arab selalu hantar anak-anak kecil mereka, baby-baby mereka ni supaya disusukan di perkampungan, di badiah. Itu ada pasal. Bukan saja. Baik. Jadi Nabi ini mai menghapuskan segala jenis kekufuran, menghapuskan segala jenis jahiliyah. Wa anal hasyir, dan aku juga adalah orang yang menghimpunkan, penghimpun. Alladhi yuhsyarun nasu ala qadamai, yang mana akulah menghimpunkan manusia berada di atas kakiku ataupun berada di belakang kakiku. Makna Nabi SAW ni himpunkan manusia untuk mereka ni ikut Nabi SAW. Kemudian wa anal aqib, dan akulah penyudah. Penutup. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, dan akulah penyudah ataupun penutup yang tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi jangan duk ada pula yang duk pergi mengaku jadi nabi akhir zaman. Tak nak ada. Itu pun tuan-tuan ada juga kan duk mengaku. Duk jadi yang mengaku jadi nabi lah apa semua macam-macam. Tu pun pengikut ramai. Pengikut mesti ramai mah. Asal register kata jadi nabi, mesti ada ramai yang akan mai tulis nama mah. Dia jadi pengikut. Ini masalah tuan-tuan. Baik.
Faedah daripada hadis ni, kullu setiap orang yang menyudda'an nubuwah, siapa yang mendakwa kenabian selepas Rasulullah, maka dia adalah dipanggil sebagai dajjal kadzab. Dia penipu. Kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama seseorang, satu benda atau seseorang itu menunjukkan kemuliaan orang yang dinamakan. Saya sebut dah tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan baginda sangat tinggi, kerana itu diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi dengan nama yang banyak. Kalau tuan-tuan perasan, siapa yang pergi buat umrah, yang pergi ziarah Nabi di Masjid Nabawi, kalau kita masuk di bahagian dinding depan sekali, masa kita nak pergi jalan, nak pergi ke makam Rasulullah itu, kita nak pergi ziarah Nabi dalam masjid tu, kalau kat dinding tu kita akan dapat nak tengok nama-nama Nabi. Dia lekat tu, dia buah nama-nama Nabi tu. Itu kalau kita duk tengok, hiasan apa ni? Tu kan hiasan saja tu. Tu semua nama-nama Nabi SAW. Adalah Al-Mahi lah, apa semua. Ada nama-nama Nabi ni. Cuba tengok balik. Kemudian hadis kita yang kedua, juga mungkin hadis yang terakhir lah. Hadis yang pendek lah ni. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, iaitu haddatsana Muhammad bin Tarif Al-Kufi qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Huzaifah qala. Riwayat hadis daripada Sayyidina Huzaifah. Ini Sayyidina Huzaifah Al-Yaman, bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi yang banyak menyimpan rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibus sir. Dia salah seorang daripada sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia. Yang dengan dia tahu siapa orang-orang yang munafik di dalam Madinah. Sebab tu Sayyidina Umar kalau ada sembahyang jenazah, dia takkan sembahyang melainkan kalau ada Sayyidina Huzaifah. Kerana dia tahu siapa-siapa yang munafik dan sebagainya. Ini Sayyidina Huzaifah ni dia penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah meriwayatkan, dia kata laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah. Aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebahagian daripada jalan-jalan dalam Madinah. Faqala, dan Nabi habaq kepada aku, Nabi kata, ana Muhammad, saya adalah Muhammad, nama Nabi. Wa ana Ahmad, dan saya juga Ahmad. Wa ana nabiyyur rahmah, dan aku adalah nabi yang rahmah. Aku adalah nabi yang membawa rahmat. Rahmat ni maknanya apa tuan-tuan? Membawa, yang menzahirkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tak rahmat Nabi ni tuan-tuan, kita tengok dalam perang sudah. Kalau kita tengok dalam perang, Nabi menzahirkan rahmat dia. Sehingga orang dalam peperangan tak boleh saja-saja nak pergi tebas pokok, tak boleh. Saja-saja nak pergi potong pokok, saja-saja nak pergi perban rumah, saja-saja nak pergi bunuh orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, tak boleh. Dalam Islam kita tak boleh, dalam perang tak boleh. Kalau orang bangsa lain, agama lain, tak nak. Dia bunuh habis semua, dia bakar satu kampung. Ini bukan hak agama aja. Rahmahnya Nabi SAW sampai dalam perang pun tidak membenarkan melakukan khianat kepada orang. Begitu. Kalau nak bunuh pun Nabi kata, fa'ahsinul qitlah. Bunuh baik-baik. Jangan nak pergi kerak telinga dia, jangan nak pergi kerak hidung dia, jangan nak pergi kerak jolok mata, tak mau. Kalau nak bunuh, bunuh terus secara baik. Tajamkan. Kalau nak bersembelih, Nabi suruh sembelih dengan tajamkan pisau. Fa'ahsinul dhibha. Perelokkan, perbaikkan cara kita sembelih. Rahmah. Ini rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Panjang kalau nak cerita bab ni tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW kata, wa ana wa nabiyyut taubah. Aku juga nabi yang membawa taubat. Nabiyyut taubah, aku yang membawa taubat. Maknanya akulah nabi yang mengajak manusia supaya bertaubat. Taubat ni apa dia? Menggugurkan iqla' anil dhunub. Kita leraikan dosa-dosa kita ini bersama dengan keazaman kita untuk tidak mengulang lagi dosa-dosa itu. Itu maknanya taubat. Paling-paling kurang kita taubat ni dengan cara apa tuan-tuan? Istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak apa pendek tu, tak apa. No? Astaghfirullah. Banyakkan istighfar. Ini disuruh oleh agama kita. Orang yang banyak melazimi istighfar, Allah Ta'ala akan beri padanya rezeki yang luas. Orang yang melazimi istighfar, Allah akan berikan kepada kita kemudahan dalam urusan hidup. Istighfar banyak. Waktu Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, apabila dia orang mai pada dia, mai mengadu kepada dia tentang seorang lelaki itu tak ada anak dah, kahwin berapa puluh tahun dah kahwin tak ada anak. Yang seorang lagi dia mai mengadu, dia kata saya ni duduk buat kerja lama dah tapi tak kaya-kaya. Seorang lagi mai pula saya ni duduk sakit lama dah, duduk berubat merata ceruk dah tapi tak sihat-sihat juga. Nak buat lagu mana ni wahai Tuan Syekh? Al-Imam Hasan Al-Basri kata apa? Perbanyakkan istighfar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, no? Siapa yang banyak melazimi istighfar ni, Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya hujan, kepadanya macam-macam yang Allah Ta'ala janjikan dalam Quran itu termasuk ni dalam benda-benda yang diminta oleh manusia, kena banyak istighfar. Dengan istighfar akan tertunai hajat-hajat kita. Lepas tu kita tengok macam mana satu kisah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tentang ketika mana usia dia dah tua lah. Di hujung usia dia, sebelum dia meninggal dunia, tiba satu hari dia berjalan, dia pergi musafir, tiba-tiba dia tersesat. Dia sesat tu sehingga dia pergi ke satu kampung, satu tempat, satu pekan yang dia tak biasa pergi. Bila sampai di situ, dia tak jumpa, dia tak tahu nak balik, dia pun pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, duduk di masjid, habis mayang isyak, dia nak tidur di masjid, orang masjid tak bagi. No? Zaman tu bukan ada gambar macam zaman kita ni, boleh kenal ini Imam Ahmad. Siapa nak berani nak halau kan? Ni tak tahu siapa dia, Pak Long mana, tak ada main tidur kat masjid, kena hambat. Dia pun, Imam Ahmad pun duduk di luar masjid, main duduk luar masjid pun orang hak masjid dia pun tak bagi juga, kata tak boleh. Ni polisi kita buka balik pukul 6. Kan? 5:30 esok buka balik. Ni tak boleh tidur sini. Tak apa, Imam Ahmad pun keluar daripada masjid, duk tengok peristiwa ni, ada satu orang lelaki tukang buat roti. Kedai dia sebelah daripada masjid. Hak kawan dia pun panggil pada, Assalamualaikum wahai tuan, Pak Long. Mai Pak Long. Pak Long ni mai dari mana ni? Mai sekian-sekian tempat, saya tersesat dan sebagainya. Tak apa, mai tidur rumah saya pun tak apa. Mai tidur rumah saya. Bila mai tidur rumah dia, sambil-sambil duk tidur tuan-tuan, Imam Ahmad duk tengok dia duk buat roti. Duk buat roti sambil duk istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia pun tanya, dia heran. Hang lama dah kau duk buat kerja ni? Lama dah kau duk istighfar macam ni, duk beramai? Dia kata lama dah. Memang daripada saya muda ni. Apa yang hang dapat daripada hang duk banyak istighfar ni? Dia kata, aku dapati semua hajat-hajat aku dikabulkan oleh Allah. Apa saja yang aku nak, semua Allah bagi. Kecuali satu benda yang tak dapat-dapat lagi sampai hari ni. Apa dia hajat hang yang tak dapat lagi tu? Aku duk minta kat Tuhan lama dah. Aku nak jumpa dengan Imam Ahmad. Dia tak tahu kata orang tua ni Imam Ahmad. Imam Ahmad pun duk tengah duk nak lena tu, dia pun bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa orang kata, hai pak nak jihad dengan apa kan? Imam Ahmad tu dia bangkit duduk. Dia kata, dengan sebab istighfar hang ni lah aku tersesat. Dengan sebab istighfar hang ni lah aku duduk masjid orang halau. Dengan sebab istighfar hang ni lah aku boleh pergi lalu depan kedai hang panggil aku. Dengan sebab istighfar hang lah ni aku boleh tidur dalam rumah hang. Nak bak mai kat hang, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Pasal hak kawan buat roti tu pun tua lah, lebih kurang sebaya dengan Imam Ahmad. Depa pun dua-dua nak balik lah, kan? Jadi bila hajat mereka yang sekian lama ni, kawan ni duduk berhajat lama lah nak jumpa dengan Imam Ahmad, tiba-tiba Allah kabulkan dengan sebab apa? Istighfar. Jadi kita banyak istighfar ni begitu. Istighfar bukan kita saja, istighfar pada mak orang tua kita, istighfar pada kaum muslimin dan muslimat. Dianjurkan, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Sebanyak mana kita minta istighfar kepada Allah, kepada kaum muslimin dan muslimat, banyak tu kita dapat pahala. Orang Islam hari ni berapa? 1 bilion dah. 1 bilion kita doa tu. Lepas mayang tu. Kalau nak sekali untuk orang mati, kena tambah sekali. Al-ahya'i minhum wal amwat.
Kerana ulama kata kalau muslimin dan muslimat saja, makna muslimin dan muslimat yang hidup. Jadi kalau nak campur dengan orang mati, kena al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Dan istighfar ni dia tak sama macam bacaan-bacaan yang lain. Kalau kita baca Yasin ke apa ni, dia khilaf ulama. Ada ulama kata sampai, ada ulama tak sampai. Istighfar tak ada khilaf. Mak ayah kita tak ada, kita istighfar, ya Allah ampun dosa aku, ampunlah dosa mak ayah aku. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Itu doa tu kena baca, kena ajak anak-anak. Kena ajak supaya dibacakan selalu. Sikit lagi tuan-tuan. Wa anal muqaffa, dan aku adalah orang yang penghabis, orang yang terakhir. Wa anal hasyir, dan aku adalah orang yang menghimpunkan, sama macam hak tadi. Wa ana nabiyul malahim, dan aku juga adalah nabi malahim. Asal daripada perkataan lahmun. Lahmun apa dia? Daging. Apa kena mengena dengan daging ni? Makna malahim ini maknanya ialah peperangan. Aku adalah nabi yang banyak berperang. Cerita perang Nabi tuan-tuan, berpuluh-puluh perang Nabi. Start daripada dua hijrah Nabi diizinkan perang, sampai Nabi wafat 10 hijrah, 11 hijrah, tidak kurang daripada 50 peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Hak tak dipimpin tu lagi banyak. Lagi banyak. Sebab tu dipanggil dengan wa ana nabiyul malahim. Maknanya aku adalah Nabi yang berperang. No? Itu sahabat bila kata pada Fathu Makkah 8 hijrah, sahabat-sahabat kata apa dah? Al-yawm yaumul malhamah. Hari ini adalah hari malhamah, hari perang, hari daging. Nabi kata pada bal hadzal yaum yaumul marhamah. Nabi kata dah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tengok kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah tuan-tuan cerita dia tadi, dah nantilah takat tu. Dan hadis yang terakhir, حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا نضر بن شمير قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. Hadis yang sama macam hadis yang sebelum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah tuan-tuan, kita masuk insya-Allah. Kita akan sambung pula pada pertemuan kita yang akan datang, bab yang ke-52, bab ma jaa fi 'aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 52. Kitab kita ni semua sekali 56. Ada 56 bab. Lah 52 dah bulan depan. Maknanya dalam sebelum raya ke raya, selepas raya sikit ke, kita habis kita ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.